Selesai salat, jenazah datang dibawa untuk disolatkan jenazah. Dia pun segan nak balik, dia pun salat jenazah juga. Badui ini tak tahu apa nak baca di dalam salat jenazah sebab dia tak pernah belajar doa di dalam salatul jenazah. Maka dia ikut imam saja takbir 4 kali. Di setiap doanya dia kata, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah selesai, ahli keluarga si mayit ini bermimpi kalau si mayit yang disolatkan tadi itu diampunkan dosanya oleh Allah dengan doa seorang badui. Dicari itu badui, terjumpa, ditanya, doa apa yang kamu baca kepada almarhum sehingga diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia kata, aku tak pandai untuk beritahu, aku tak pandai berdoa. Tak, engkau kena bagi tahu juga. Gal dikatakan di dalam doanya itu, ya Allah, kalau si mayit ini tetamu aku potong onta untuk mempelawa kepada dia, menjadi tetamu kepada aku. Tetapi mayit ini tetamu engkau, aku tak boleh buat apa kepada mayit ini. Ahli keluarganya itu yang mendapat tahu bahwasanya si mayit itu diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebab dia mencabar sifat pemurahnya Allah. Allah lebih pemurah daripada sesiapa di atas muka bumi ini yang mempunyai sifat pemurah. Berapa yang kita boleh bagi untuk Allah, berapa yang Allah akan ganti kepada kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang kalimatin thayyibah, satu kata-kata yang baik, atau amalan sedekah itu adalah umpama satu tanaman biji yang ditanam. Kemudian tanaman itu mempunyai menumbuh dengan sab'a sanabil, dengan 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100 biji. Yang kita tanam 1 biji, Allah tumbuhkan dengan 700 biji. Perniagaan di mana di atas dunia ini yang boleh mendapatkan ganjaran atau keuntungan seperti kita berniaga kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini semua adalah merupakan pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sesetengah hambanya untuk diberi taufik dan hidayah untuk kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui Islam orang akan kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang dia mencari agama selain Islam sebagai agama, lan yuqbala minhu, tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ad-dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Marilah kita bersama-sama menghayati tentang Islam ini sendiri di Madrasah Hayatul Islam, yang memberikan satu cerminan kepada kita tentang madrasah pertama yang diadakan di zaman baginda Rasulullah ketika beliau mengajarkan tentang Islam, sehingga Islam melalui ajarannya itu adalah menyatu di hati dan sanubari para pengikutnya, yang bila mana sudah masuk ke dalam hati mereka akan hina, akan ringan semua pengorbanan yang mereka korbankan demi Islam. Mus'ab ibn Umair, salah seorang yang dikenal di zaman jahiliyah dahulu, golongan orang-orang yang kaya, bahkan mempunyai pakaian yang tak semua orang boleh membeli pakaian yang dipakai oleh Mus'ab ibn Umair, mempunyai wangi-wangian yang tidak semua orang boleh membeli harga wangi-wangian yang dimiliki oleh Mus'ab ibn Umair, sehingga kalau berjalan di sebuah lorong orang akan tahu bahwasanya baru sahaja lalu Mus'ab ibn Umair melalui wangi-wangiannya yang spesial, tak semua orang boleh memakainya. Maknanya dia golongan daripada orang-orang yang kaya, orang-orang yang mempunyai dunia yang banyak,
Tetapi kita tengok bagaimanakah dia yang mempunyai dunia yang banyak, adakah terpedaya dengan dunianya bila mana Islam sudah masuk ke dalam hati dan sanubarinya. Cahaya Islam masuk ke dalam hati dan jiwa Mus'ab ibn Umair, sehingga ketika dia memeluk kepada agama Islam diketahui oleh ibunya yang sentiasa memberikan kenikmatan kebendaan kepada anaknya itu. Ketika diketahui ibunya mengancam bahwasanya ibunya itu akan menarik semua pemberian yang sudah diberi kepada Mus'ab ibn Umair, maka daripada orang yang mempunyai pakaian terindah dan wangi-wangian terwangi tidak mempunyai pakaian kecuali pakaian yang dipakai oleh sahabat-sahabat Nabi yang lain yang golongan orang-orang miskin, tetapi tak beranjak daripada keimanannya, tidak mahu menjual imannya dengan dunia, tidak mahu untuk memandang rendah kepada hidayah yang diberi oleh Allah kepadanya, melainkan dia korbankan daripada harta benda yang diambil oleh ibunya itu. Dia pun tidak keluar daripada agama Islam, sebab Islam hidup di dalam hatinya, Islam sudah menyatu di dalam sanubarinya. Maka ibunya mengambil peluang daripada kecintaan yang dalam Mus'ab ibn Umair kepada ibunya, yang dikenal di bangsa Arab pada waktu itu. Mus'ab ibn Umair tergolong orang yang amat berbakti kepada ibu. Ibunya mengatakan kepada Mus'ab, "Wahai anakku, kalau kamu tidak keluar daripada agama Muhammad, aku akan berada di bawah terik panas matahari dan aku tak akan masuk ke dalam rumah, tak akan makan, tak akan minum, tak akan berteduh sehingga kematian datang kepada aku, atau kamu kembali daripada agama Muhammad." Ancaman kali ini adalah lebih besar daripada ancaman kebendaan, sebab yang disentuh adalah perasaannya, kasih sayangnya. Mus'ab ibn Umair mengatakan, "Ummah, wahai ibu, law indaki mi'atu nafsin wa kharajat wahidatun tilwal ukhra ma kharajtu min dini Muhammad." Kalau kamu wahai ibu aku mempunyai 100 nyawa, satu demi satu keluar daripada tubuh badan kamu, aku tak akan keluar daripada agama Nabi Muhammad. Imannya, Islamnya hidup di dalam hatinya. Tak boleh untuk nak dikorbankan dengan apa saja. Tak ada yang lebih berharga daripada Islam. Tak ada yang lebih bernilai daripada Islam. Dan ketika Islam itu hidup di dalam hatinya, maka segala pengorbanan yang dikorbankan itu adalah ringan dan mudah. Yang penting bukan Islam yang dikorbankan. Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah ketika menjadi khalifah dan mendapati segolongan orang-orang yang tidak mahu untuk mengeluarkan zakat. Zakat adalah bahagian daripada rukun Islam. Maka dikatakan pada waktu itu oleh segolongan para sahabah yang sedang bermusyawarah dengan Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah, di saat kaum muslimin pada waktu itu mendapati cabaran-cabaran yang besar. Sebelah sana Musailamatul Kadzab, kemudian di sebelah sana pun ramai orang-orang yang keluar daripada agama Islam. Di sana orang-orang tidak mahu untuk mengeluarkan zakat. Maka sebahagian para sahabat mengatakan agar supaya kita menunggu keadaan ini agak reda sikit baru kita ambil tindakan. Kata Sayyidina Umar mengatakan, adakah kita akan menganggap diri kita ini sebagai pahlawan di zaman jahiliyah, kemudian kita akan menjadi pengecut saat kita sudah berada di dalam Islam, akan membiarkan kepada orang-orang yang menodai kehormatan Islam dengan tidak mengeluarkan zakat? Wallahi, demi Allah, kalau aku tidak mendapati pedang untuk memerangi kepada mereka, kecuali ranting dan batu, aku akan perangi mereka dengan ranting dan batu. Akan tetapi untuk dinodai nilai-nilai Islam sementara aku masih hidup, itu tak akan mungkin berlaku. Pegangannya kepada Islam amat mantap, pengorbanannya kepada Islam amat kuat. Tak ada yang lebih bernilai daripada al-Islam.
Wahakala yang berlaku kepada Mus'ab ibn Umair yang mengorbankan segala-galanya termasuk kasih sayangnya kepada ibunya demi al-Islam. Ibunya pun masuk ke rumah setelah melihat ketabahan Mus'ab ibn Umair kepada agama yang telah dianuti. Mus'ab ibn Umair yang diutus oleh baginda Rasulullah sebagai duta pertama ke kota Madinah setelah Bai'atul Aqabah yang pertama mengajarkan Al-Quran di sana dan dikenali sebagai Muqri'ul Madinah. Dalam peperangan Uhud, beliau salah seorang yang syahid dalam peperangan itu. Tahukah apa yang berlaku kepada jasad Sayyidina Mus'ab ibn Umair? Baginda ketika ingin mengebumikan jasad Mus'ab ibn Umair dengan darah yang masih membasahi tubuh badannya, kain yang dipakainya itu dijadikan kain kafan yang bila mana ditutup kepalanya kakinya akan nampak, dan bila mana ditutup kakinya kepalanya akan nampak. Daripada orang yang terkaya mempunyai pakaian yang amat berharga dan amat mahal, untuk menutup kain kafan tak ada sehelai kain kafan pun yang boleh menutup jasad Mus'ab ibn Umair. Maka baginda Rasulullah mengatakan, tutuplah kepalanya dengan kain kafan dan tutuplah kakinya dengan daun-daun. Adakah dalam hal ini Mus'ab ibn Umair rugi akan apa yang telah dikorbankan? Dia amat bahagia. Kalaupun hidup di dunia ini akan melakukan benda yang sama dilakukan, bahkan lebih daripada apa yang dilakukan sebelumnya oleh Mus'ab ibn Umair. Hatinya hidup dengan Islam. Pengorbanannya adalah demi al-Islam. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman itu untuk mendapatkan kehidupan Islamnya di dalam hati dan jiwanya, tapi dengan beberapa syarat yang mesti dipenuhi. Di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu, responlah, jawablah, sambutlah seruan bila mana kamu diseru kepada Allah dan Rasulnya untuk dihidupkan hati kamu, dinyalakan cahaya iman di dalam hati kamu. Idza da'akum lima yuhyikum, bila mana kamu disuruh untuk dihidupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita ini sudah hidup, kenapa mesti dihidupkan? Bukan hidup yang dimaksudkan adalah hidup maknanya jasad, nyawa masih berada, kita boleh bergerak dan boleh berbuat, melangkah, bergerak, duduk, berdiri dan bekerja. Itu semua adalah kehidupan biasa yang kita berkongsi dalam kehidupan itu kita dengan makhluk-makhluk yang lain termasuk al-hayawan. Tapi kehidupan yang dimaksudkan adalah kehidupan dalam kita merespon jawaban seruan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk hidup kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, untuk berada di atas muka bumi ini, berinteraksi dengan segala yang ada di sekeliling kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, supaya kita tahu apa yang kita lakukan itu demi Allah, yang kita buat adalah demi Allah, ibadah yang kita lakukan kerana Allah, sumbangan yang kita berikan kerana Allah, madrasah yang kita bina kerana Allah, salat yang kita lakukan kerana Allah. Istijabah, merespon seruan dari Allah. Tentunya merespon seruan daripada Allah itu untuk dihidupkan hatinya dan jiwanya dengan amal yang saleh. Man amila salihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah fil hayatid dunya wa fil akhirah. Barang siapa orang yang beramal saleh, laki-laki atau perempuan, dalam keadaan dia beriman ketika beramal saleh, dalam keadaan dia beriman ketika beramal saleh. Mana-mana amal saleh tidak dilakukan dengan dasar iman, maka tidak dikatakan sebagai amal yang saleh, walaupun amal zahirnya itu adalah amal yang saleh.
Melakukan amal yang saleh dengan dasar iman adalah sebagai seorang yang beriman dan juga ikhlas ketika beramal. Baru amal itu dikatakan amal yang saleh. Apakah ganjarannya ya Allah? Kalau lelaki perempuan yang beriman melakukan amal yang saleh, apa ganjaran yang kau janjikan kepada mereka? Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik. Kita berbicara tentang hayatul Islam, tentang kehidupan Islam. Allah menjanjikan kehidupan di dalam hati dan jiwa kita dengan Islam bila mana kita beriman dan beramal saleh dalam keadaan beriman dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Di mana? Adakah hanya di dunia sahaja? Fil hayatid dunya wa fil akhirah. Di dunia dan juga di akhirah. Apa makna kehidupan yang baik di dunia? Kehidupan yang baik di dunia bukan hanya terbatas dengan kemewahan duniawi, walaupun itu salah satunya. Kehidupan di dunia bukan hanya kenikmatan kesehatan sahaja, walaupun itu salah satu maksudnya. Kehidupan di dunia yang baik adalah kehidupan jiwa seseorang yang tentram, yang tenang, yang tak goyang bila mana menghadapi cabaran yang mencabar kepada agamanya. Tak goyang disebabkan oleh kerana dia telah diberikan kehidupan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang demikian adalah diterjemahkan dengan beberapa as-sahabah seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah, yang dikenal dengan mempunyai 9 kedai dan dikenali dengan seorang milioner di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 9 kedainya itu keuntungan dan hasilnya adalah disumbangkan untuk demi Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah, sehingga satu demi satu kedainya itu dijual demi memperjuangkan agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Sampai kepada satu peringkat beliau ketika mempunyai harta dan hartanya itu diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tak ada apa yang disisakan di dalam rumahnya itu kecuali pakaian yang dipakainya. Dalam satu peperangan yang dihadiri oleh baginda Rasulullah, dan ketika baginda Rasulullah mengajak kepada sahabatnya untuk menyumbang demi melangsungkan perjalanan peperangan itu, Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah datang kepada baginda Rasulullah setelah dia memberikan separuh daripada hartanya dalam peperangan itu. Jumpa dengan baginda Rasulullah, baginda tanya, "Madza tarakta li ahlika ya Umar?" Apa yang kamu tinggalkan untuk ahli keluargamu wahai Umar? Gal, aku tinggalkan untuk mereka separuh daripada harta aku ya Rasulullah. Sayyidina Umar datang kepada Rasulullah tujuannya untuk mendahului Sayyidina Abu Bakar untuk bagi tahu kabar gembira kalau separuh daripada hartanya dikorbankan di jalan Allah. Tak lama Sayyidina Abu Bakar datang. Ditanya, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar menjawab, taraktu lahumullaha wa rasulah. Aku tinggalkan untuk keluarga aku Allah dan Rasulnya. Kata baginda Rasulullah, perbezaan derajat kamu berdua sama dengan perbezaan kata-kata kamu berdua. Kata Sayyidina Umar mengatakan, wallahi ma sabaqtu Abu Bakrin illa wa sabagani. Aku tidak pernah ingin mendahului Abu Bakar dalam amal baik kecuali aku dapati dia sentiasa mendahului aku. Hakata bila mana Islam masuk di dalam hati dan hidup menyala di dalam hatinya, pengorbanannya adalah ringan berbandingkan apa yang dia ingin raih daripada apa yang dia korbankan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq setelah berada di rumahnya mengagihkan hartanya itu, datang seseorang yang terakhir las. Dia datang meminta kepada Sayyidina Abu Bakar satu pemberian sementara di rumahnya dah tak ada lagi apa yang boleh dibagi.
untuk tidak menghampakan orang yang datang kepada Sayyidina Abu Bakar yang meminta itu. Kata Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Oke, tunggu kamu sekejap di sini." Dia masuk dalam, dia buka pakaiannya, dipakai, diberikan daripada belakang pintu. Karena beliau ada dalam keadaan bukan tidak berpakaian, tetapi berpakaian yang tidak layak untuk nampak di hadapan orang. Menutup auratnya, tetapi tidak layak untuk nampak di hadapan orang. Pakaian yang dipakainya diberikan kepada orang yang meminta itu untuk tidak menghampakan